Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dapat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak sebagai Jumat yang pertama bagi kita umat Islam yang dapat hidup dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dengan itu bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah kita meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, Ramadan yang barakah ini adalah satu bulan nak uji manusia, khususnya orang beriman. Orang beriman nak hidup balah mana dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Ramadan ดือนแห่งการทดสอบ. Jadi kita sedia maklum bahawasanya Allah Subhanahu wa taala allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita dah baca semua ayat ni sebelum pada kita nak tidur pada setiap malam. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala royak pada kita, nak beri peringatan pada kita, kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mati dan juga hidup itu tak ada tujuan lain kecuali liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya nak uji di antara kalangan kamu saat itu yang manakah lebih baik amalan dia. Tuhan nak pilih hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu yang muhsinin, nah yang baik, untuk letak tempat yang paling tinggi darajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang Tuhan redha, orang yang Tuhan kasih, dan orang yang Tuhan sediakan tempat yang paling baik di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak boleh jadi orang muttaqin dan juga muhsinin, ia tak lepas daripada hasutan syaitan. Akhir sekali dia bersama dengan syaitan dalam neraka, wal iyadu billahi min dzalik. Dengan sebab itulah ujian ni nak mengkelaskan ataupun nak memilihkan manusia, hak mana dapat syurga Allah SWT, hak mana dapat neraka. นั่นผลการทดสอบจะคัดเลือกว่าใครเป็นชาวสวรรค์และก็ใครเป็นชาวนรก อ
Ini ya bukan main-main dak lah. Nah, kalaulah ujian kita di sekolah hanya kita paksa tak lepas, boleh ulang tahun. Nah, boleh kita ngaji semula ataupun ngaji tempat lain. Itu ujian kita dalam peperiksaan, ujian dalam kerja demikian juga. Nah, tak boleh kerja sini, boleh kerja lain. Tapi ini ujian hidup. Ujian hidup dan mati, kita kena wangpan molek, kena mikir molek, kena buat molek supaya kita lepas daripada api neraka, dapat syurga Allah SWT. Kalau tidak, kita gagal, tak rosak mai pan, เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ในเมื่อเราไม่สามารถจะอยู่ในสวนสวรรค์เราต้องเข้านรกอัลลอฮฺบิลลาฮิมินดาลิกsebab tu kena mikir molek. Tuhan uji pada kita, Tuhan bagi masa pada kita setiap orang ni 24 ชั่วโมง 24 jam. Tuhan bagi masa pada kita. ให้เวลากับเรา24 ชั่วโมงทุกคนความยุติธรรมของพระองค์ Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bagi pada kita 24 jam belaka, tak ada orang 23, tak ada orang 25. Kemudian Tuhan bagi harta amwal kepada kita mengikut kehendak Allah. Tuhan nak beri banyak mana pada kita, Tuhan beri banyak tu. Dan Tuhan uji, Tuhan peramban sekadar apa yang Allah SWT bagi pada kita. Tidak lebih pada tu. Dengan tu, kita umat Islam saat itu kena sedar benar-benar. Nah, kita nak hidup di atas dunia Allah SWT ini mengikut jalan yang Tuhan tunjuk kepada kita ataupun jalan yang diheret, yang dipimpin oleh syaitan. Ramadan al-Mubarak ni jelas Allah Subhanahu wa taala nak tolong kita dalam ujian ni. Tuhan nak tolong kita betul-betul. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala nak futihat abwabul jannah. Tuhan buka segala pintu syurga untuk nak bantu kita umat Islam. Nak nampak pintu syurga, tak saya nampak neraka. Nampak benda baik. Sebab tu hidup kita dalam bulan Ramadan ni, kita kena tahu kata Ramadan ni adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan yang Tuhan bawa turun Quran. Belum daripada nak fardu siyam lagi. Lepas pada Tuhan bawa turun Quran, dalam sekitar 15 tahun barulah pentas supaya kita siyam puasa. Puasa ni nak bantu tolong itu sebab Quran ni Allah SWT waktu turun di Makkah 13 tahun Nabi duduk Makkah. Perdukan puasa ni tahun yang kedua Hijriah. Jadi kalau kira mari 15 tahun belum pada Tuhan nak perdukan puasa, Quran dah Tuhan waktu turun. Nah, ayat katanya kepentingan Ramadan ni adalah Al-Quranul Karim. Puasa ni nak bantu ya, nak bantu orang baca Quran. Nak beri dia bertambah takwa. Karena Allah SWT ayat Al-Quran kata, "Nah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Jadi ayat katanya Tuhan nak bantu manusia ni wasa takut kepadanya, takwa kepadanya. Nak jadi manusia ni, orang beriman ni, beriman dah tapi nak jadi muttaqin. Beriman ni percaya dah pada Allah. Nah, kadang-kadang dia tak takut Tuhan. Percaya saja. Etikad dia kata percaya Allah menjadikan kita, Allah orang panggil beri rezeki pada kita, Allah menghidupkan kita, mematikan kita. Segala-gala kita boleh percaya pada Allah. Tapi takut masalah lain. Percaya saja tak takut, beriman tapi tak takut pada Allah. Sebab itulah Allah SWT fardukan puasa kepada ya ayyuhalladzina amanu, kalau beriman saat itu. Nah, mudah-mudahan mereka itu dapat takwa pada Allah SWT. Mudah-mudahan kamu ni takwa kepada Allah. Ya. Jadi ayat katanya satu jalan nak kita takwa, Tuhan fardukan puasa atas kita. Bila kita bertakwa ni, kita boleh jalan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu syurga.
Kita nampak tu syurga. Baca banyak Quran. Kita orang panggil letih baca dengar. Lah ni dia mudah. Zaman dulu ni, zaman dulu ni ada orang panggil upah suruh baca Quran. Bukan apa dak. Dia tak orang nak baca. Bawa tak orang nak baca ni, upah budak-budak baca Quran dia dengar Quran. Sebab dia tak ada. Syarik pun tak ada, tape pun tak ada. Terosak pun tak ada. Nak dengar mana Quran? Kalau tak upah budak mai baca di tempat dia. Biar orang panggil, dia duduk makan, upah orang baca. Waktu malam. Nak dengar semua Quran hidup dia. Nak ayat tanya para ulama zaman dulu. Saya baca dalam tarikh dia tu. Jadi nak ayat katanya, bila orang panggil kita ni sekarang ni mudah. Lepas pada kita baca Quran tak agak dengar. Duk tak kereta nak baca Quran tak boleh dengar Quran. Dengar. Banyak. Hidup kita 24 jam ni dengan Al-Quranul Karim, munasabah dengan bulan yang Allah SWT buat turun Quran. Di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Itu amalan kita hari ya. Soalah kita ni tak dengar benda lain lah, dengar Quran, kecuali benda-benda yang faedah lain. Daripada tu bolehlah. Kita dengar dan sebagainya. Benda tak ada faedah saat ni tu jangan. Bulan Ramadan kena katuk. Sebab Allah SWT dah katuk wa ghulliqat abwabun nar. Tuhan katuk dah pintu neraka tu. Jangan kita dengar benda tak molek. Jangan kita pergi buka pintu neraka. Tuhan katuk dah. Tak sebab kita dengar benda-benda yang membawa kita derhaka pada Allah. Bawa kita masuk neraka. Tuhan katuk lebih dah. Kita jangan usaha buka. Kena katuk sepatutnya kita buka panggil benda-benda baik. Dan juga bulan ni bulan yang sufidat asyayatin. Jelas yang Allah Subhanahu Wa Taala belenggu segala syaitan. Tak sewi mai ganggu kita. Mana kita ni tak ada orang sekat jalan kita. Tak ada orang mai heret kaki kita. Tak sewi pergi sejik. Tak ada orang sekat depan kita, tak sewi pergi sejik. Tak ada orang sekat balik kanan kita, kiri kita, belakang kita. Mana kita ni Tuhan buka teguh untuk kita pergi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di baitihi pada masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak ayat kata di situ ni satu perkara yang penting dalam orang panggil nak kita najah, jaya dalam ujian Allah SWT. Nak kita jaya. Thamai rau dai rab chai chana. ผ่านการทดสอบของ Allah SWT. Sebab itulah Tuhan royak pada kita jalan Tuhan ni. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Tuhan buka jalan dia. Walladzina jahadu fina. Siapa sahaja yang dia usaha mujahadah diri dia duk cari jalan Allah SWT. Jalan yang betul, jalan yang lurus. Yang memenuhkan kehendak-kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kehendak-kehendak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hak agama nusuh kita buatlah mana? Kita memenuhi masa kita. Untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di jalan Tuhan, jalan pada jalan Tuhan yang betul itu, Allah SWT kata lanahdiyannahum subulana. Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjuk jalan yang betul kepada kita. Banyak di antara manusia salah jalan, silap jalan. Pergi pada jalan tak betul. Sedangkan jalan betul ni pernah-pernah, jalan yang kita buat kebajikan, kebahagiaan ni pernah-pernah Tuhan buka pada kita. Beberapa lagi bulan Ramadan ni penuh daripada benda orang kebaikan yang Tuhan buka untuk kita jalan, untuk kita buat, untuk kita laku, untuk kita kerja. เส้นทางทางที่เราจะเข้าสวรรค์นี่อัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala ให้กับเรามากมาย pahala-pahala tu, kerja-kerja amal ibadat tu. Dia tunjuk pada kita. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Tuhan royak kepada kita kata sesungguhnya Allah SWT itu bersama dengan orang muhsinin. Orang muhsinin ni orang yang usaha membaikkan diri dia. Sebab manusia ni orang beriman, orang muttaqin, takwa kepada Allah. Dia bukanlah orang panggil tak biasa buat salah, tak biasa buat dosa. Segala manusia yang Allah SWT cipta di atas muka bumi ini, kullu bani Adam, semua anak Adam saat ini itu khata'un, salah belaka. Wa khairu khata'in, sebaik-baik orang salah ni at-tawwabun, orang senantiasa baik kiri dia. Patana tua eng
Nah, beki diri dia saat itu supaya menjadi orang yang baik. Salah dengan manusia, dia minta maaf dengan manusia. Salah dengan Allah, dia minta ampun kepada Allah SWT. Lebih lagi bulan puasa ni, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lebih lagi bulan puasa ni tu harus tunggu-tunggu nanti nak terima permintaan kita, sama ada kita minta daripada Allah SWT supaya menambahkan iman kita, supaya kita rajin buat amal ibadat, menambahkan pahala kita, dan minta kepada Allah SWT supaya ampunkan segala dosa kita. Jadi ayat katanya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa duk tunggu kita, sebab innallaha, sesungguhnya Allah SWT saat itu la ma'al muhsinin, Tuhan bersama dengan orang suka nak beki diri dia. Orang muhsinin ni orang baik ni, berarti orang nak beki diri dia lah, orang baik. Orang jahat ni kalau dia buat salah dengan orang, dia tak minta maaf pada orang. Duk cara dia tu tak buat salah dengan Tuhan, dia tak minta maaf pada Tuhan. Tuhan tak say orang balas tu. Tuhan nak orang muhsinin, orang yang baik. Allah tongkan kondi ke konti kau apa itu kon un sama. Nah, tu nak ayat katanya Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita, nak kita jadi orang muttaqin. Sebab Ramadan ni menyebabkan kita dapat bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertakwa kepada Allah ni, Tuhan bagikan Quran ni hak boleh faedah sekali muttaqin lah. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak boleh faedah orang lain, manusia biasa tak boleh faedah Quran ni, kecuali orang muttaqin. Hudan lil muttaqin, dia dapat tunjuk jalan kepada orang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan yang Tuhan bagi pada kita. Nah, jalan yang Tuhan bagi pada kita supaya kita pilih jalan yang baik untuk berjalan dalam hidup kita. Nah, 24 jam tu. Dan juga kita gunakan harta kita juga pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya orang panggil sikit sebanyak harta yang Tuhan bagi pada kita tu dapat faedah yang paling banyak sekali dunia dan juga hari akhirat nanti. Tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan bulan Ramadan ni, nak uji kita, nak uji kita, adakah kita nak kepada rahmat daripada Allah SWT. Semua orang nak rahmat daripada Allah, pahala yang maha besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang nak. Tak ada orang tak say pahala bagi orang beriman, orang faham dan sebagainya. Tapi nak dapat tak dapat saat ni tu kena tengok ihtisab kita tu. Tuhan royak dalam Nabi royak dalam hadis yang sahih kata man qama dan juga sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama dhanbi. Belum daripada Allah SWT nak bagi pahala pada kita ni, Tuhan royak kata siapa diri malam dan juga puasa pada siang hari dengan keadaan dia saat ni itu ihtisab. Nah, dia orang panggil ikhlas pada Allah SWT dan harap pahala daripada Allah. Imanan, yakin kepada Allah SWT. Kata Tuhan nak bagi kebaikan pahala pada kita. Niat balas tu. Allah SWT ghufira lahu ma taqaddam dhanbi. Dia ampunkan dosa dia yang telah lepas. Jadi nak ayat katanya kita dapat orang panggil selain pada tu Tuhan bagi pada kita rahmat pahala. Yang Tuhan ada ayat Al-Quran kata semalam yang kita semaya, kita amal ibadat ni khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni 84 tahun lebih. Khairun, lebih baik. Jadi umur kita ni Tuhan bagi pada umat Nabi Muhammad ni di antara 60-70 ya, Nabi royak sendiri. A'maru ummati baina 60 wa 70 sana. Umur umatku ni antara 60 sampai 70. Faman zadaha hadza fadlun min Allah. Siapa yang lebih daripada 70, itu adalah kelebihan yang Tuhan bagi kepadanya, khas. Tuhan bagi pada dia. Jadi ayat katanya kita semaya semalam ni Tuhan pahala lebih banyak daripada umur kita lagi. 84 tahun lebih. Itu pahala yang Tuhan bagi pada kita. Kita nak dapat tak dapat di ikhlas kita, di ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata amal ibadat tak tahu ke mana dak. Tuhan nak uji pada kita ni, sebagai orang beramal 1000 malam ni, Tuhan tengok kata ikhlas ke dak kita beramal buat kerana Allah ke, buat kerana malu ke orang, kerana tu ime ke, kerana
gapo dia semua saat ni tu? Takut orang kata tak pergi semaya, takut dia ni tak ada amal ibadat, pergi kerana tu. Tidak kerana Allah SWT. Bukan daripada tolak ke iman kita dak. Bukan iman dan wahtisab dak. Kemudian pula orang panggil kadang-kadang buat amal ibadat pesing bid'ah, tidak orang panggil bittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ikut cara yang Nabi lakukan, yang Nabi buat. Tu orang panggil tu tak bagi juga. Nah, bukanlah orang panggil setiap orang tu dapat 1000 bulan. Ya ada syurut dia, ada syarat dia. Ada orang panggil ngenkai. Allahจะให้กับเรา 1,000 เดือนนี่หรือว่า84 ปีขึ้นไปนั้นโดยมีเงื่อนไขว่าเราอิคลาสต่อ Allah ไหมอันที่สองเราตามแบบอย่างของท่านนบีsallallahu alaihi wasallamไหม itulah bagi Tuhan bagi kepada kita. Itu kena jaga, pakat jaga situ. Kemudian pula pahala yang banyak lagi yang kita beri orang iftar as-saimin, kita beri orang buka puasa, dia boleh pahala banyak juga hak tu. Itu supaya orang pahala supaya orang puasa, supaya orang tu puasa boleh 10, kita beri dia buka puasa, kita boleh 10 supaya dia juga. 10 orang boleh 100 kita. Alah itulah Allah SWT akan bagikan pada kita. Dan juga orang panggil selain daripada tu Tuhan ampun dosa kita ka yaumi waladatu ummu, seperti hari yang kita baru dilahirkan anak. Kita kena orang panggil satu cabaran, satu tatai pada kita. Kita keluar pada bulan Ramadan ni, adakah kita dapat pahala semacam orang beramal ibadat 84 tahun naik? Lebih daripada 40 tahun. Dan adakah kita dapat syahadah takwa daripada Allah SWT bagi kita meneruskan perjalanan kita sampai seterusnya? Dan adakah kita dapat orang panggil keampunan daripada Allah SWT bila kita keluar pada bulan Ramadan, seperti orang panggil anak yang baru lahir oleh ibu, tak ada rasa, bersih, suci macam kain kapah, kain putih. Itu adakah kita duduk belah tu? Kita dapat syahadah itu kena pakat cek diri kita masing-masing. Sebab Nabi kata rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak di antara manusia yang puasa tak ada boleh sekarang habuk kecuali lapar dan dahaga. Kita memang takut masuk golongan itu. Satu lagi rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak ada dapat pahala daripada diri malam kecuali yang dapat daripadanya ialah jaga malam saja. Tapi memang takut golongan itu. Dan satu golongan lagi yang Nabi royak kata ragima anfu man dakhala alaihi ramadanu thumma lam yughfar lah. Satu golongan lagi malu, sangat malu, porang muka dia, porang hidung dia, ragima anfu, porang hidung dia, porang muka dia. Yang man dakhala alaihi ramadan, yang dia masuk bulan Ramadan, masuk sambut bulan Ramadan semacam kita ni lah. Thumma lam yughfar lahu, kapan dia tubik daripada bulan Ramadan, tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni malu porang lah. Tuhan orang panggil sanap sanun kita segala-gala, panggil nak kita dapat pahala, nak kita dapat diampun oleh Allah SWT, tapi tak dapat juga kita sebab kita main kot naik. Tidak orang panggil letak program Ramadan biar dia molek. Dan juga satu jalan lagi, jalan syaitan. Duk tekan al-amarah bisuk kita ni, suruh kita buat benda tak molek. Bulan Ramadan dia suruh lagi. Mari perasaan perangai kita ni, sebab kita lekat perangai syaitan. Melemahkan nafsu al-lawamah, menyebabkan kita tak boleh naik jadi orang ada nafsu panggil mutmainnah, yang Tuhan panggil mereka itu fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tuhan panggil dia masuklah hamba-Ku, kemudian dia juga orang panggil masuk dalam syurga-Ku, marilah masuk syurga-Ku, jannati wadkhuli jannati. Dan kita kena ingat, kita jangan jadi saudara setan pada bulan Ramadan. Setan tu hari dah, tapi kita jadi saudara setan lagi. Awal dah lekat jadi saudara setan, mari Ramadan pun saudara setan juga. Tuhan royak dalam Quran kata innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang bazir ni makan ni banyak di antara umat Islam dalam dunia ni buka puasa dengan cara bazir. Kita orang panggil qada-qada jadi buka puasa, qada kita nak makan, tak cukup kita tambah. Jangan kita beri banyak hingga siapa bazir, tahu makan ni bazir. Hak tu Tuhan kata mung saudara bagi setan. Ikhwan syayatin dia panggil, saudara bagi setan. Tuhan kata wa kana syaitanu li rabbih lakafur. Setan ni dia kufur kepada Allah SWT.
Masuk lagi golongan kufur dengan Allah, ingkar Allah. Setan ni. Orang yang Tuhan marah, Tuhan murih. Sebab tu kita kena jaga diri kita saat ni tu jangan jadi semacam setan dan juga israf. Setan juga. Tuhan kata ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Tuhan kasih pada orang muhsinin dan Tuhan benci kepada orang musrifin. Musrifin melampaui batas. Jadi makan terlalu banyak. Muhsinin ni jaga diri dia. Nah, musrifin ni orang terlampaui dia panggil. Makan habis juga tapi habis. Macam orang zaman dulu. Nah, baik kita bazir, kita batil lebih baik pada bazir. Batil tu tak boleh. Batil tu makan cekenyai orang panggil punah rusak diri kita saat ni tu panggil musrifin. Kita kena ingat. Nah, kita tahu saudara kita di Palestin dan Gaza. Mereka itu learning ni. Nak makan pun tak ada. Buka puasa boleh, nak makan sahur tak boleh. Nah, tak ada makan sahur buat dia. Buka puasa ya. Kalau buka puasa sahur tak ada harta, tak ada duit nak makan, tak ada orang panggil makan ni bagi buat dia. Orang nak hantar ikut darat, ada orang panggil Israel, Sahyuni, Zionis, dia sekat jalan tak saya masuk. Hatta pergi ikut kapal saat ni tu. Dia waktu turun dengan kapal ni, dengan payung tu, hanya pergi ke laut gimana kata itu. Kadang-kadang pergi masuk dalam tarak Israel. Nah, kadang-kadang dia turun laut. Hingga siapa dia putus makan ni sekarang ni. Nah, orang tua, budak-budak ni ikat batu di perut lah ni. Orang Palestin di Gaza ni ikat batu di perut. Nah, nak orang panggil tak sewi kocok perut, tak sewi lapar. Orang tak ada makan ni. Sekadar dia saat ni tu dah boleh buka puasa. Allahu akbar. Buka puasa dia tu bukan buka puasa benda molek. Nah, buka puasa dengan ubi ketai gitu mo ya. Nah, buka puasa dia. Makan ni tak ada. Setengah tepat tak ada langsung. Nah, kemudian pula orang panggil sahur tak ada kena makan. Nah, tak semacam kita ni orang panggil puasa pun kita bazir, kita israf. Dan sahur pun dimakan juga. Pas kita nak duk mana dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak duk jalan mana kita? Jalan ikhwanus syayatin ke ataupun jalan yang Tuhan tunjuk hidayah pada kita? Itu kena pakai mikirlah kita. Nah, kita kena pakai mikir benda tu. Bimbang-bimbang takut kita tak masuk duk dalam jalan yang Tuhan hidayah pada kita. Hidup jalan apa ikhwan syayatin, saudara bagi syaitan. Tu kita nak pakai jaga diri kita masing-masing. Nah, supaya panggil Ramadan ini dapat menginsafkan kita. Kita bagilah bantuan kepada Gaza dan Palestin saat ni itu. Nah, mengikut orang panggil kuasa kita. Ikut kuasa kita. Kita kena ingat bagi kita makan, ingat pada orang panggil saudara kita, orang Islam di Palestin, duk susah belah mana di Gaza ke apa. Nah, kita bagilah bantuan pada mereka dan sebagainya. Supaya kita orang panggil dapat boleh jawab soal Allah SWT bila kita nak jumpa dengan Allah SWT nanti. Maka sebab itulah kita pakat jaga diri kita, tanzim molek diri kita, tertib molek diri kita, wang pen hai di tisut. พื่อให้รอมฎอนนี่เราจะได้รับชะฮาดะห์จากอัลลอฮ์ Subhanahu Wa Taala 1คือชะฮาดะห์ตักวา2คือชะฮาดะห์ให้อัลลอฮ์อภัยโทษแล้วก็3ชะฮาดะห์ให้อัลลอฮ์อิตกุมินันนารให้เรานี่ออกจากไฟนรกฟะมันซุฮซิยะอานินนาริวะอุดขิลัลญันนะตะฟะกัดฟาซวะมัลฮายาตุดดุนยาอิลลามะตะอุลกุรูmaka siapa yang dapat dijauh daripada api neraka, Tuhan bawa dia masuk syurga, itulah dapat kemenangan yang sebenar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyya bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم يا مالك الملوك يا ذا الجلال والإكرام كن عونا لإخواننا في فلسطين وغزة وانصرهم على عدونا وعدوهم يا رب العالمين يا قهار يا شديد البطش يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعزم عليه هلاك المتمردين اللهم الق عدوهم الردى وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغد وبعد الغد اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قلل عددهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم يا رب العالمين اللهم أنجل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان في غزة وفلسطين اللهم لعن الكفرة اليهودية الصهيونية الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويقتلون المستضعفين من الرجال والنساء والولدان والأطفال ويخربون بيتك المسجد الأقصى الذي باركت حوله ويحرقونه ويفسدون في الأرض اللهم عليك بالكفرة اليهودية الصهيونية وزلزلهم وأخرجهم من المسجد الأقصى وشتت شملهم وفرق جمعهم اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة وفلسطين اللهم تقبل شهادة الشهداء منهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة